Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita ada berita mengenai Apple lah. Jadi katanya Apple punya cerita rumors dia punya kereta elektrik ni dah begitu lama lah kita dengar. Kita dengar mungkin dah tak tahulah dekat 10 tahun kot kita dengar kan. Tapi dalam 4-5 tahun yang lepas rumors ni makin semakin menjadi-jadi dan kali ni kita dapat berita daripada Bloomberg yang penulisnya Mark Gurman ni memang terkenal sebagai seorang Apple punya reporter. Jadi maklumat yang ada kat sini mungkin menjadi lebih menarik lah. Jadi katanya mereka mensasarkan untuk menjadikan kereta ni kereta yang fully autonomous lah. So ini dia punya sasaran untuk kereta ni lah. Jadi apa yang dikatakan sekarang sedang berlaku lah, mereka sedang mengumpul jurutera-jurutera yang pakar dalam autonomous teknologi dan untuk mengejar sasaran tersebut lah. So dia kata for the past several years, Apple's car team had explored two simultaneous paths, creating model with limited driving capabilities, focus on steering and acceleration, macam adaptive cruise control, or a version with full self-driving ability that doesn't require human intervention. Jadi dia mula-mula fikirkan sama ada nak buat kereta yang macam sekarang, iaitu ada adaptive cruise control macam tu, ataupun yang full self-driving, dan nampaknya kini dia orang dah memberi tugas ni tersebut kepada ketua Apple Watch punya software, iaitu Kevin Lynch, yang akan fokus kepada pilihan kedua, iaitu menghasilkan kereta yang autonomous. So Lynch ni mensasarkan kereta yang dengan full self driving untuk version yang pertama. Keluar-keluarnya dia mau terus kereta ni boleh self driving. Dan katanya berita ni menyebabkan saham Apple menaik lagi lah sebanyak 2.4%. Jadi ini menunjukkan pasaran memang berminat tentang apa-apa cerita kereta elektrik dan juga cerita autonomous teknologi. Jadi ini sebenarnya satu perubahan lah kepada projek kereta ni yang sekian lama dikenal sebagai projek Titan yang mula-mulanya bulan September ketua bekas ketua lah yang daripada Ford dulu, iaitu Doug Field telah ketua sebelum ni, ketua projek ni yang nama Doug Field telah pergi ke Ford selepas 3 tahun, dan kemudian orang dalam lah Lynch telah dipilih. Jadi saya teknologi self-driving ni agak sukar. Jadi kita tengok Google ataupun Alphabet punya Waymo pun masih lagi dapat beroperasi hanya di kawasan yang kecil lah. Dan untuk Uber pun dia dah tak mau buat lah. Dulu dia kolaborasi dengan Volvo untuk buat autonomous driving technology untuk robotaxi lah. Tapi nampaknya dia pun dah give up dah. Dan satu lagi yang juga menarik iaitu katanya mereka bentuk untuk kereta ni mungkin tak ada steering. Apple's ideal car would have no steering wheel and pedals, and its interior would be designed around hands-off driving. One option discussed inside the company features an interior similar to one of lifestyle vehicles from Canoo Inc. Tu yang saya letak gambar Canoo dekat thumbnail tu. And Upstart, Canoo ni kereta apa nama tu orang panggil, startup company lah. So dia masih belum lagi menghasilkan kereta, tapi kita dah tahu dah rupa kereta dia macam mana. Jadi untuk tujuan ni mungkin tak ada steering, ataupun mungkin ada cara untuk joystick ke apalah untuk ambil balik kuasa bila ada macam kecemasan ataupun keadaan di mana kereta tidak boleh mengambil cannot be autonomous lah. Jadi kereta ni, of course kereta Apple kan. Apple ni dia punya cerita dia adalah screen lah. Jadi dia orang akan ada macam iPad kat tengah-tengah dan membolehkan pakai segala Apple punya services lah, apa yang ada. Masuk dia punya whatever app yang you boleh download. Mungkin dia boleh transfer daripada phone ke kereta secara seamless lah. Jadi Apple sekarang banyak buat duit dekat dia punya apps lah, dekat dia punya Apple Store. So nampaknya dia akan cuba expand benda ni lah ke kereta mereka untuk menjadikan dia punya software ekosistem lebih more dominan lah. Jadi usaha Apple yang awal ni, mereka menggunakan kereta Lexus RX ni. Jadi Lexus RX ni menggunakan LiDAR dan laser dengan radar apa semua bagai. Yang ini yang digunakan sebagai kereta untuk menguji teknologi. Dan katanya Apple akan menggunakan chip mereka sendirilah. Sebab Apple pun sekarang dah makin advance dengan dia punya chip design. Dia punya M1 chip tu semua banyak dipuji dan memang cukup berkuasa lah. Cuma kita tak pasti sama ada chip yang dia gunakan untuk phone itu mungkin ada kayanya sesuai untuk menguruskan autonomous driving technology. Pasal kita tengok Tesla dia dah cuba buat chip yang dedicated untuk autonomous driving.
Jadi kita tengok kereta ni adalah satu projek yang agak sukar sebab satu Apple tak pernah buat kereta dan industri kereta ni dia memang satu industri yang agak complicated lah. Tapi saya rasa mungkin ini akan menjadi satu petanda anjakan. Maksudnya bila kita tengok itu Foxconn pun cakap dia nak buka kilang kan, tapi kenapa kat sini dia tak sebut Foxconn kita tak pasti. So sama ada Apple tak akan guna Foxconn ataupun adakah Foxconn sekarang tengah buat groundwork untuk Apple. Dan nak tengok macam mana industri otomotif ni macam mana boleh nak bagi kelebihan kepada Apple. Saya cakap macam tu kerana untuk Apple dia punya falsafah dia adalah luxury for everyone. Jadi dia punya iPhone tu ialah satu barang mewah yang dia cuba nak jadikan semakin mampu milik yang boleh lah. Of course tak murah, tapi kiranya ramai orang boleh memiliki satu kemewahan lah, di mana iPhone tu you billionaire pun you boleh pakai, jadi you orang biasa pun boleh pakai. So ada perkongsian tu yang dijadikan rasa luxury for everyone. Itulah dia punya branding yang so appealing right now. Jadi untuk kereta ni, kalau dia gunakan model penghilangan yang sama macam the traditional automaker, saya rasa dia akan bermasalah kerana dan dia nak kena berkongsi pula margin, dan kita tahu the automotive industry margin dah memang quite thin lah. So unless dia nak buat hanya kereta mahal, in which case then dia nak kena compete dengan company macam the big German three lah. Basically itu yang mewah, yang boleh kata mewah orang biasa mampu milik lah. Pasal kalau nak kira Rolls Royce, Bentley itu hanya untuk orang-orang yang super kaya aja. So kita kalau dia compete dengan the German big three lah, Mercedes-Benz, BMW dengan Audi, sukar juga sebab pasaran tu juga dah agak saturated lah. So sama ada dia akan boleh dapat volume ke tidak. So untuk dia betul-betul jadi satu syarikat kereta yang memenuhi falsafah Apple, dia kena buat kereta yang mewah tetapi ramai orang boleh enjoy. Jadi kat situ sama ada kereta ni akan jadi autonomous, jadi macam as a service, di mana you panggil kereta tu, so you naik kereta Apple untuk pergi you punya event, but you never have to own the car, ataupun you kena own the car. So kita masih belum jelas lagi yang mana satu. Dan apa-apa pun saya nampak kalau kereta ni dia jadi satu kereta autonomous, so memang is clearly going to be a computer on wheels lah. Dan bila kita sembang dengan industri auto sekarang, dia orang pun berpendapat bahawa kalau nak fokus kepada kereta elektrik untuk menjadikan ianya mampu milik ataupun cost competitive against ICE, you kena buat a whole new ecosystem. You kena build your car based on a completely different ecosystem from the ICE sebelum ni. Mungkin supplier yang ada pun mungkin tak boleh pakai, ataupun you kena paksa supplier tu untuk hasilkan a whole new set of technology and components yang memang tailor-made untuk kereta elektrik yang mungkin tak tahulah, pasal elektronik dia lain. Kereta ni dah jadi kereta macam computer on wheels. So kita tengok the electronics industry, dia orang punya komponen is super complicated. Tapi because satu supplier buat dan semua orang kongsi, jadi the actual unit cost tu dia boleh control walaupun the technology is super complicated. And you kalau kata aku bagi aku 1 juta tahun aku tak boleh buat komputer ni walaupun harga dia hanya 3,500 ke 4,000. Tapi kalau kata hang bagi aku lama sikit masa, aku boleh buat kereta tu lebih mudah daripada nak buat komputer. So that's what I'm saying is that mungkin dia akan bergerak ke completely different model of manufacturing. So this sebenarnya menandakan satu anjakan yang besar dalam kereta elektrik, dan kita tak tahulah siapa yang akan menjadi partner dia. Tapi apa yang penting kat sini juga, Apple telah berjaya mendapatkan CJ Moore, iaitu Tesla punya former self-driving software director. So itu menunjukkan dia orang serius tentang benda ni, tentang autonomous drive, dan nampaknya fokus ke atas autonomous drive ni memang itulah dia yang akan menjadi anjakan besar sebenarnya industri pengangkutan di masa depan. Bukan elektrik itu sendiri, saya dah sebelum ni pernah sebut dah bahawa anjakan sebenarnya ialah anjakan teknologi dan autonomous driving cars. So dengan adanya CJ Moore, mungkin Tesla, mungkin Apple juga akan menggunakan approach yang mungkin lebih kurang sama macam Tesla, iaitu tanpa menggunakan LiDAR dan hanya menggunakan kamera, which saya nampak kalau betul-betul berjaya akan menjadikan teknologi itu lebih murah dan lebih mudah dia nak install and grow into a mass market lah. So katanya dalam baru-baru ni pun Apple dah mula tap into the auto industry, dah cari climate expert from Volvo, manager from Daimler Truck, battery system engineer from Kama,
and other car maker, sensors engineers from GM, dan automotive safety from companies like Joyson Safety, dan multiple other engineers according to information from LinkedIn and people with knowledge of the matter. So ini nampaknya satu lagi petanda lah yang benda ni semakin serius lah. Dan dia juga hiring software engineer to work on experience for human interaction with autonomous technology. So ini antara ciri yang paling susah sekali atau benda yang paling penting sekali ialah experiences for human interaction with autonomous technology. Pasal kita punya reaksi kita kepada sistem autonomous ni memang sangat penting. Sekarang ni pun saya boleh beritahu, kata kalau you tengok adaptive cruise control, different company have different characteristic and different people have different reaction to the different systems. So you kena cari satu algorithm ataupun satu experience of interaction yang memang membolehkan orang berasa selesa dan berasa yakin dengan produk tersebut dan dia punya keupayaan autonomous dia. So bila kita katakan siapa yang akan menjadi partner kepada Apple ni, saya masih lagi ranking dia masih lagi ialah Foxconn. Dan kalau dia orang nak an existing car company, to me yang the best fit it seems like Lucid Air lah. Kerana Lucid Air menghasilkan kereta elektrik, pure elektrik yang sangat mewah sekarang, dan mereka bentuk dia pun nampak macam serasi dengan Apple punya gaya lah. Tapi saya rasa tak pastilah sama ada itu akan berlaku. Tapi yang juga menarik ialah dia bila dia kata rupa dia macam canoe punya interior, maksudnya tak ada steering, it's just a box. So mungkin it's a completely new idea knowing Apple kan. But I think this box thing memang dah lama floating around. Cuma dia memerlukan satu syarikat untuk menjadikan ianya reality. Dan saya rasa itulah dia. Rupa dia ialah macam canoe ni. Dan sasaran bila nak keluar tu tak pasti lagi. Memang ada orang kata 2025 lah. So kita dah lagi 4 tahun. That means untuk Apple kalau nak jadikan benda tu full self-driving, kita tak tahu macam mana dia nak generate full self-driving tu. Pasal semua orang pakar-pakar kata untuk full self-driving ni kita perlukan data. Jadi big data tu penting. Waymo pun dia kumpul data, GM pun kumpul data menggunakan kereta-kereta yang dia dah ada di jalan raya. Apple kita tak tahu berapa banyak kereta dia orang ada. Dan sama ada cukup ataupun masa untuk mengumpul data untuk menghasilkan kereta autonomous sebelum 2025. That's another 4 years. It's still possible. Pasal Tesla pun rasanya yakin dia orang boleh hasilkan full self-driving dalam mungkin 2025. Okey, sampai situ je video kita hari ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh, tekan butang subscribe dan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.